Hi everyone, I'm Chris Young. So how is everything? Good, man. So just now is very good because of pre-stroke. Yesterday I just received a message from a friends of UK, and a family member got one study got uncomfortable on face. Then I tell it's a stroke syndrome, and then I teach the person what should do, and he did it. They are not using the kits, they're using the needles. I don't know whether acupuncture needles or what. Then he try on the 10 fingers and the earlobes and what. Then he feel much more better. I'm very happy that what I call the technique will help. And today we still got a communication and text and say thank you for Chris for helping this method, very useful. So actually everyone is learning. If not, then the person gets through already. I tell you, very suffer, because not the person patient suffer, it's a family member of the suffer, because suffer in the sense of you have to take care, and the person emotion very also affected because he try to move here, move there, and try to move calm. A lot of people got because of a stroke, he try to force to move because of the no strength a lot, and affect the shoulder drop. Whatever cause shoulder drop, if we call it like similar with dislocation, whatever dislocation will affect the movement on the hand. Okay, and just now I see some ask me to why not in English, they don't understand. Alright, so I try to explain one more time in the stroke. This is very good in Bahasa Indonesia. So thank you, Yukari. So I will do the what I call Bahasa Melayu version. Okay, let me do the Bahasa Malaysia version. Alright, so hi everyone, I'm Chris Leong. So I will do the Bahasa Melayu. Okay, sekarang banyak orang ada penyakit panggil stroke. Stroke ialah apa? Sebab semalam saya ada satu kawan dari London. Dia menelpon saya, dia punya saudara ada simptom macam dia punya muka, tangan tidak boleh naik, lepas tu dia jalan tidak lancar. Lepas tu dia tanya saya, Chris, kenapa keadaan macam ni? Saya lah cakap ini adalah keadaan pre-stroke. Pre-stroke ialah menyebabkan dia tidak boleh apa. Biasa stroke dia kenapa boleh jadi? Kalau dia gemuk, terlalu gemuk. Ini gemuk menyebabkan dia badan dengan dia darah tinggi akan menyebabkan stroke senang. Keduanya, kalau dia suka hisap rokok lagi satu boleh menyebabkan stroke. Kenapa? Dia ada nikotin yang tinggi, lepas tu karbon monoksida pun banyak. Dia akan mensumpatkan dia punya darah kedalaman sampai saraf ke atas kepala. Kalau itu dia punya saraf atau berdarahan sampai sini, sampai meletup, dia akan menjadikan darah pecah atau darah beku, menyebabkan rosak otak. Kalau rosak otak menyebabkan stroke. Stroke menyebabkan tangan sebelah seluruh badan tidak boleh gerak. Kalau keturukan lagi sekali, dia sampai menyebabkan tidak boleh jalan, tidak boleh cakap, tak boleh jalan. Itu yang susah. Yang ketiganya, kalau dia ada kenapa, dia dari keturunan, ibu bapa keluarganya ada simptom stroke pun boleh menyebabkan sama juga stroke. Kalau macam saya punya papa ada stroke umur saya 17. Saya punya papa stroke 59, umur 59, stroke, kematian pun disebabkan oleh stroke. Yang penting mesti menjaga makanan, jangan makan terlalu banyak itu goreng, minyak, darah tinggi, dengan hisap rokok kurangkan. Dan kalau banyak orang menyandung, dia makan pil untuk mempeliharakan jangan menyantung. Untuk perempuan pun boleh menyebabkan ini stroke juga. Dan biasanya ini stroke ialah ketiga yang penting sekali untuk kematian atau simptom dalam macam heart attack, diabetes, atau ini stroke ya, ketiga yang teruk sekali. Yang penting kalau stroke, kalau nampak kita macam mana tengok dia punya kunci, dia punya simptom, dia punya kelakuan macam mana, dia pre-stroke. Yang penting kita panggil
fast. Bahasa Inggeris kita panggil fast, atau bahasa Melayu kita panggil laju. Okey, laju atau fast. Kita akan eja dengan fast, F-A-S-T, fast. Yang penting ialah F ialah face, mukanya, face. Bahasa Inggeris panggil face. Kalau dia mukanya ada satu belah tidak berfungsi baik, atau air liur terkeluar, air liur ada sikit terkeluar, lepas tu dia muka sudah tak seimbang sekali, dengan dia rasa sini dah ada rangsangan, ini ialah stroke punya simptom. Nombor 1. Nombor 2, kalau F lepas tengok A, apa maksud dia A? Makna dia punya tangan. Tangan macam mana? Panggil itu pesakit cuba naik tangan macam ni. Tidak boleh naik. Atau naik macam ni, tidak boleh naik. Ayo, sakit. Saya rasa sebaru padan berat. Lepas tu saya rasa saya dengan tangan, dengan kakinya tidak berfungsi dengan lancar, dengan baik. Ini adalah satu simptom yang stroke, pre-stroke. Kalau 3, nombor 3 panggil S. Apa maksudnya ialah S? Ialah panggil dia cakap. Atau cakap, panggil dia, tanya dia punya nama, tanya dia punya umur, tanya apa sebabnya. Cakap speech, panggil dia cakap, nama saya ialah Chris Leong. Nama saya ialah Chris Leong. Kalau dia cakap macam ni, dia memang cakap tidak boleh lancar. Maknanya dia punya otot dekat dia saraf ke jantung. Biasanya jantung menyebabkan darah terlalu mampat ini. Yang 4 ialah T. Apa maksudnya T? T ialah time, yang masa. Kalau masa ini time yang penting sekali untuk ini pre-stroke. Kalau hantar lewat 2 jam, 3 jam yang lewat, lepas tu dia stroke seperti macam itu, sayur. Duduk dalam hospital macam sayur. Tidak boleh gerak, tidak apa boleh. Lepas tu jauh rumah, jauh kereta, jauh ini, jauh itu untuk bayaran untuk hospital. Yang sebelum ini duduk, yang penting mesti mau ingatkan F-A-S-T. Face, muka. A, arm, dia punya gerakan tangan. S, dia punya speech, cakapan. Dengan T, masa yang penting. Sebelum awak hantar ke hospital, hantar ke klinik, ke mana-mana jatuh, ini masa yang singkat, yang pantas sekali mesti mau hantar. Sebelum ini awak mau hantar dia bagi hospital atau klinik apa, awak pun boleh tolong dengan DIY, dengan sendiri, pertolongan sedikit untuk melepaskan dia punya tekanan darah tinggi, atau tekanan untuk sebelum stroke meletup atau pecah darah sampai otak rosak. Itu stroke yang penting. Yang pentingnya tengok ini, kalau kita naik kereta dekat macam Indonesia, Malaysia, Brunei, panas juga ini. Ini 3 tempat. Kadang-kadang itu kereta rosak. Macam papa saya, dia punya kereta rosak, aircon rosak. Lepas tu dia sesat. Sesat dekat mana? Sesat dekat jam. Macam Indonesia pun banyak. Selalu jam 1-2 jam. Kalau tiba-tiba depan ada lori, ada bas, ada karbon monoksida banyak masuk ke tingkap pernafasan. Lepas tu rasa panas, susah pernafasan. Lepas tu rasa darah sudah tinggi, memancut ketinggian awak punya darah tinggi. Dia akan menyebabkan pecahan dekat otak, saraf dan saraf. Nah, ini ialah satu kajian. Ini ialah kita punya saraf. Okey, kalau sekarang panas, semua tengok, wah sangat panas. Ayo, isteri marah saya. Ayah saya biar kerja tak bagus. Ayo, sekarang ini tak ada cukup wang. Banyak masalah, bos bagi saya ini, saya tidak boleh buat, apa boleh buat. Ini terlalu kuat. Terlalu kuat. Nanti terus tiba-tiba hop. Wah. Ayo. Kalau macam ni, mampuslah. Tengok, semua air sudah tumpah. Ini Coca-Cola sampai sini. Ini panggil stroke meletup. Kalau meletup, sama dengan Coca-Cola. Kalau ini Coca-Cola letak kereta terlalu panas, dia akan meletup. Meletup menjadi stroke. Kalau stroke, menjadi satu sayur dekat rumah.
tak boleh jalan, tak boleh cakap, tak boleh gerakan. Lepas tu yang susah ialah keluarga untuk menjaga dia. Yang penting sebelum stroke boleh buat ini. Ini adalah satu yang penting. Nanti ya. Lap-lap sikit. So tumpah banyak-banyak. Maafkan saya. Tengok. Semua lantai, semua ialah darah. Meletup. Nasib baik ini Coca-Cola. Nasib baik ini bukan saya. Kalau saya, mampus. Okey, faham? Okey. Yang kita sekarang saya nak ajar kawan-kawan sebab semalam saya pun tolong satu orang dari London. Dia tanya saya, lepas tu dia rasa baik. Lepas tu pergi doktor cakap dia tinggi macam ni, so keturunan cepat. Lepas saya ada satu anak murid saya 2 tahun yang lalu, kita makan takoyaki, yang itu takoyaki, makan itu goreng. Dia itu masak gorengan dekat itu pinggang tapur panas. Tiba-tiba dia beritahu saya, Sifu, saya rasa tak selesa lah. Macam susah nafas. Lepas tu saya punya satu rangsangan dekat saya punya muka, macam fungsi tidak bagus. Rasa macam aneh-aneh. Lepas tu saya tak boleh control saya punya air liur. Ini ialah satu simptom stroke, kita panggil F-phase. Lepas tu dia gerakan, dia beritahu saya punya tangan rasa kebas. Wah, kebas dengan tak selesa, macam tak seimbang. Rasa macam tidak berfungsi baik, macam dia isyarat tak bagus lah. Lepas tu yang penting dia dengan saya tanya dia, okey, bila rasa macam ni? Saya ini dia selalu berulang-ulang alik ulang-ulang. Dia cakap susah macam ni. Ini panggil speech, dia percakapan. Kalau dia muka, dia punya dia dua tangan atau gerakan. Lepas tu percakapan. Ini 3. Kalau rasa ada banyak, ini ialah simptom stroke, pre-symptom. Lepas tu yang penting telefon, panggil ambulans atau hantar dia sebelum 2,5 jam atau 2 jam lepas, mesti menghantar dia pergi hospital untuk kantong air, test blood atau apa-apa. Untuk lepas tu dia bersana, dia punya dia darah terlalu tinggi. Dia lepas tu sampai hospital, doktor cakap nasib baik datang dia, kalau bukan nanti meletup lantai, mata pun punya mata boleh buta sebab terlalu tinggi high blood lah, boleh menyebabkan mata. Lepas tu dia pun darah mengurang sudah okey. Yang penting mesti mau cukup rehat. Yang saya sekarang DIY kepada orang-orang Melayu atau Islam atau bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Brunei, bahasa Malaysia. Kita akan membuat satu kajian. Tengok, ini ialah stroke punya saraf sampai macam ni. Wah, tengok mau lutut. Saya pun rasa sini suatu tegang. Tengok semua tegang. Sama dengan punya saraf. Kalau sini dia punya jantung pam sini terlalu mampat terlalu, lepas tu pecah, semua darah keluar. Makna sini sudah jadi hitam. Apa menyebabkan ini hitam? Makna rosak. Kalau rosaknya, awak nak fisioterapi, mau pergi acupuncture, mau pergi fisioterapi apa-apa lah, atau tengok sensei apa-apa. Pun mau ambil 1 tahun atau 9 bulan ke atas, boleh kebaikan sedikit untuk gerakan, boleh cakap, lepas tu boleh fungsi muka, cakapan dengan ini yang penting. Yang penting tengok ini, kalau nampak ini, kita punya saraf sulap mampat macam ni, kita akan mengurangkan, bukakan sedikit saja, sedikit, tengok bunyi ya. Nah, dengar perlahan-lahan. Tengok ada tumpah tak? Tidak tumpah. Kenapa? Ini untuk mengurangkan dia punya tekanan dalam darah. Kalau terlalu tinggi akan menyebabkan. Sama dengan ini Coca-Cola, buka sedikit. Yang DIY sekarang hari ini, Chris nak mengajar orang-orang yang penting sini untuk prevention atau keluarga anda, kawan anda atau melayan. Tengok ada FAST, fast, cepat, muka, gerakan tangan, lepas tu dia cakapan, lepas tu telefon. Kalau ini semua ada telefon.
Kalau boleh tapak ini jarum atau dengan telinga dia punya cincin atau jarum pin Melayu banyak dia punya letak sini boleh pin. Yang penting kalau ada pin tapi takut nanti ada menyebabkan penyakit, boleh guna lighter untuk pakai dia punya jarum dulu baru cucuk. Atau guna sekarang ialah coronavirus punya season pun banyak ada anti sterilizer. Lepas tu atau jarum ini. Macam saya punya anak buah sekarang berada sini, Muhammad Asri, Master Asri, dia pun pernah macam tak rasa macam badan berat, semua kepala macam mantap. Lepas tu cucuk dia akan mengurangkan. Yang penting kokor bagi dia angin keluar. Sama. Tengok ini jarum. Kalau ini boleh beli dekat mana farmasi atau mana ini untuk memeriksakan darah kencing manis. Boleh dapat. Tengok ini nombor 1 sampai nombor 5. 1 sampai 5 pun boleh. 5 yang tekanan kuat. 1 sedikit. Kadang-kadang orang takut dia boleh tak nombor 3. Lepas orang nampak ini nombor 3. Dia ada sini ada 6 jarum dalam ini. 6 jarum. Kalau satu jarum pancuk berapa kali? Kalau macam saya sendiri pancuk 1 kali, nanti tukar lagi. Dia ada 6 jarum. So buka dia tak boleh letak balik. Yang penting banyak orang tanya, Chris, kenapa nak tunjuk betul-betul? Boleh pincang pun apa? Banyak orang takut je lah. Sakit lah, saya tak berani. Kalau banyak orang ada masalah ini simptom, rasa berat atau macam pening kepala abun boleh sendiri keluarkan sedikit darah dari badan awak untuk menyurangkan dia punya darah mampat dengan lepas orang kekurangan ini angin dengan dari badan rasa ringan. Lepas tu leher semua. Okey, cuba. Tengok yang penting ada 6 lingkungan. Satu tempat sini, 2, 3 pipi, 5 semua jari, 6 semua jari. Yang ini 4 tempat akan mengurangkan. Banyak orang tanya kenapa Chris tarik telinga untuk apa? Tarik telinga untuk migrain, sakit kepala atau mata kabus atau stroke, semua tekat telinga. Yang penting ini earlobe. Tengok ini earlobe saya. Sebelum tu saya akan sterilize dulu. Ini saya cuci dulu. Cuci sikit lah. Cuci sikit. And cuci sini sikit. Tapi tadi saya sentuh sini, sentuh sana, saya pun takut. Alright. Yang penting pertama, tengok ini saya guna jarum nombor 3. Dia punya tekanan kuat atau tidak. Letak sini. Tengok cucuk. Sakit tak? Tidak. Rasa ringan? Ringan. Tengok darah tak? Lihat darah. Tengok ini tisu. Saya tekan sini. Tekan. Tengok darah sini. Tengok darah. Sebelum 2 ialah sini. Letak saya cucuk. Sini cucuk. Tekan sikit. Darah keluar. Tekan. Ya. Tekan. Tengok darah sini. Tekan lagi. 2. Ketiga, tekan pipi ke atas sini. Ini panggil dia punya temple, ketengahan otak, ke bawah sini ada satu saraf dengan pipi bawah ada satu saraf. Senang saya letak sini. Dan sini. Tekan. Sakit tidak? Sakit tidak? Tengok ini darah, tekan. Berdarahan. Okey. Kalau ada simptom stroke seperti muka sebelah, cakap tak lancar, gerakan, sekarang saya tekan satu sini, tekan sini, cucuk sini. Sekarang saya darah keluar sedikit, saya rasa saya bila leher sebelah 2 sini rasa ringan. Kedua saya pun rasa pernafasan tidak mampat. Lepas tu
tekanan badan pun rasa ringan banyak. Sekarang nafas pun senang. Tadi saya pun ada, wah hujan, saya takut itu kilat nanti kena saya. Lepas tu 1, 2, 3, 4. Saya pun rasa ringan. Dia sepatutnya macam ni, rasa badan saya rasa. Nah, tengok suara mampat saya buka. Sekarang jangan buka banyak, sikit saja. Tengok. Nah, serupa macam ni. Jangan bagi dia sampai meletup. Kalau meletup, nanti itu sampai sini meletup akan menjadikan otak rosak menjadi stroke jadi apa? Macam satu sayur dekat katil. Jangan begitu. Nanti jauh kereta, jauh rumah, jauh ini untuk bayaran untuk sebab stroke punya hospital punya pun mahal juga. Sebelum ini saya harap boleh jaga keluarga anda. Ini sudah selesai. Lepas tu 10 jari dekat kiri dan kanan. Dekat dia punya ke tipit jari. Okey, tipit jari sini. Okey, yang penting kalau saya boleh bagi advice lah, jangan tekankan tengah dulu. Kenapa tak mau tengah punya? Kalau ketengahan punya angkat darah, nanti nak sentuh wang kotor lah, sentuh pintu, main handphone, tekan handphone, dia darah nanti kuman masuk menyebabkan penyakit. Tak bagus. Okey, yang penting kalau boleh ini suntikan mana jangan ke depan, ke tepi sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tengok macam mana. Tengok saya suntik sakit tak? Tidak. Tengok 1, 2, 3, 4, 5. Tengok. Kalau tekan jangan tekan atas. Kalau tekan atas dia darah tak keluar. Dari bawah ke atas. Tengok bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas. Ingatlah, jangan tekan atas macam ni, dia tak keluar. Dari bawah ke atas, bawah ke atas. Tengok, bawah ke atas, bawah ke atas. Tengok bawah ke atas. Lepas tu tengok bawah ke atas. Kelima, bawah ke atas. Tengok, saya punya 5 jari ada ditekan darah. Kalau rasa ini, saya punya tangan rasa ada sedikit kebas. Dia dari mana? Bukan dari jari. Dari keseluruhan, dari sini ke sini, sampai ke sini, rasa macam ada gigit. Kesemutan. Ini bermaknanya bagus. Tengok saya tekan ini, darah itu pun tak banyak. Kalau yang penting saya banyak ada satu patient yang datang, dia perempuan, kawan saya, suara lama punya. Tapi dia rasa tak selesa. Lepas tu saya pancut, cucu saja, dia berjari, dia punya itu darah 1 meter jauh sampai dinding. Itu makna dia mampatan terlalu kuat. Tekan saya, wah terbang kalau betul-betul punya macam saya panggil okey. Dia darah tidak pancut, dia mengalir. Maknanya saya punya badan itu mampatan bagus sekali. Kalau cucuk dia itu darah boleh melompat atau pancut atau terkeluar jauh-jauhnya atau selalu keluar banyak darah, maknanya dia mampatan terlalu kuat macam Coca-Cola suara mampat. Dia tunggu meletup. Sebelum bagi dia meletup, kita bagi dia letup sendiri. Okey. Sekarang saya sudah cakap dengan awak lebih kurang 1-2 minit. Tengok ini, tengok saya tekan balik. Tengok darah sudah tutup. Kita punya badan sudah tutup cepat punya. Tengok. Okey. Yang penting ini kalau cuba tanya dia ada diabetes tak atau ada kencing manis kah. Kalau kencing manis mesti mau jaga-jaga. Nanti suatu cucu dia darah tak boleh menyumbungkan balik. Sini itu susah lah nanti potong tangan. Okey, ini sudah siap. Lepas tu lagi sebelah tangan. Ingatkan jangan ke tengah-tengah, nanti sentuh wang kertas atau main telefon bimbit, sentuh meja, sentuh pintu apa, nanti penyakit masuk. Nanti penyakit masuk, penyakit corona masuk bukan hidung dengan mata dengan mulut, masuk dalam tangan, susah. Okey, tekan sini, tengok sakit tak? Tengok sakit tak? Saya tak mau, saya takut. Saya tukar jarum. Ini nombor 3 jarum saya suruh tekan sini. Sekarang saya nak pakai jarum baru, senang. Ini tukar, pusing balik. Tak, ini jarum. Sini ada 6 jarum. Boleh guna. Ini bagus. Boleh simpan, boleh poket.
Atau tempat dalam kereta ada apa masalah, boleh cucuk. Kalau tiada macam ni, boleh guna acupuncture punya jarum atau jarum jahit baju atau cincin, bukan cincin, dekat itu subang dia ada besi, atau pakai tudung dia ada jarum, boleh pakai. Sebelum tu mesti guna air, guna api, hapuskan dia punya jarum, atau guna sterilizer, atau guna swab, alcohol swab untuk. Kalau tu untuk alkohol pun boleh. Tengok saya tekan sini ya. Yang penting jangan tengah tepi. 1, 2, 3, 4, 5 jari. Okey, tengok dari bawah, tengok saya tekan atas tidak guna. Tekan atas tidak guna. Dari bawah. Tengok dari bawah ke atas. Air dia punya darah boleh mengalir. Kedua. Tengok. 3, 4 dan 5. Tengok, tekan. Tengok, tekan. Tengok, tekan. Tengok, tekan. Tengok. Ini 5 darah. Okey, rasa macam mana? Ini darah sudah ambil keluar. Saya pun rasa kesemutan dalam tangan sini, rasa ringan, boleh darah mengalir lancar sebab tekanan kuat. Dia sudah sumpat, ini sudah bukakan dia punya berdarangan cepat. Lepas tu guna tisu, tengok rub. Wah, betul-betul tak senang. Cucut 2 kali. Tadi ialah English version. Tiba-tiba saya sepatutnya nak bincang tentang hari ini bahasa Melayu bagus. Sebab kadang-kadang kalau kita hanya cakap tak faham pun nanti salah faham, nanti lagi susah. Tengok suara cakap-cakap. Tengok saya tekan balik, tengok darah tidak keluar lagi. Tengok darah tidak keluar lagi. Tengok darah tidak keluar lagi. Okey, yang penting untuk recap balik kalau stroke, tengok dia punya kita punya gerakan macam mana. Ada panggil FAST, fast, atau panggil laju. Kalau bahasa Inggeris panggil LAJU, tukar kepada FAST. Face, arm, speech and time. Yang penting F ialah muka, A ialah arm dia gerakan, S speech dia cakapan macam mana, time ialah masa jangan bazil, tulus hantar ke hospital. Kalau ini sudah buat ding 10 jari, telinga 2 pipi dengan pipi atas dan bawah. Lepas tu itu stroke, dia punya darah tinggi akan menurang balik asal. Yang penting kekurangan biasa untuk stroke ialah umur 50-an senang boleh dapat ini penyakit stroke simptom lah. Kenapa umur 50 kita punya body dia punya resistant, dia punya body berfungsilan berlainan, dia akan keturunan dia punya body resistant, dia akan senang menjatuhi stroke. Atau keturunan dari ibu bapa, dari saudara, abang, adik semua ada, awak pun boleh menyebabkan keturunan. Ketiga, kalau awak terlalu gemuk, tidak senaman kuat-kuat, gemuk, stroke pun kena easy. Lepas tu suka berhisap rokok, sebabnya kalau hisap rokok dia nikotin terlalu tinggi, dia akan menyumpatkan dia punya paru-paru dengan pernafasan. Lepas tu ada dia dalam ada karbon monoksida. Karbon monoksida ialah untuk oksigen monoksida dia terlalu banyak dalam, dia akan membawakan dia punya saraf menyumpatkan dia punya saraf sampai sini meletup. Lepas tu otak rosak menyebabkan stroke. Okey, lepas tu kalau perempuan hamil, dia untuk makanan ubat untuk tak mau bagi dia hamil, itu perempuan boleh menyebabkan stroke juga. Lepas tu makanan yang macam lemak banyak, goreng atau terlalu banyak manis pun boleh menyebabkan. Atau dia punya sendiri ada high blood pressure, dia darah tinggi terlalu banyak akan menyebabkan. Yang penting 10 jari cucuk, 2 telinga, pipi dengan bawah. Lepas tu ini
untuk mengurangkan dia punya tekanan semua, lepas tu dia stroke akan kekurangannya. Ini adalah satu cara yang baik sekali untuk menyelamatkan pre-stroke patient. Saya berharap semua sihat sejahtera dan kalau ini boleh pertolongan semana-mana nampak dia muka gerakan ada sikit apa boleh menolongkannya. Sebelum tu harapkan itu jarum yang mesti nak bersihkan dulu, atau guna api bakarkan, guna itu alcohol swab, atau guna itu diabetes jarum tes diabetes punya. Ini adalah selamat sebelum ambulans datang hantar dia ke hospital. Ini adalah satu pre-stroke yang baik sekali. Saya Yaakob Stock. Selamat sehat sejahtera.